Semua ordinan darurat dengan izin Tuan Yang Ketua, tadi saya tak sebut, semua ordinan darurat sebanyak 6 ordinan darurat yang dibuat telah diputuskan untuk di-revoke berkuat kuasa 21 hari bulan 7 tahun 2021, bukan hari ini. Tan Sri, baik, saya terus. Komen Tan Sri. Minister of Law. Sila. Minister of Law. Nanti sekejap. Ya, dari saya lihat keseluruhannya dulu ya. Style ataupun cara parlimen kita bersidang ya. Tak berubah-ubah. Ia adalah bersifat kombatif ya. Kadang-kala berlaku pertengkaran yang kemungkinan boleh dikurangkan. Bahasa yang digunakan mungkin boleh digunakan dengan sedikit lebih sedikit dekorum ya. Tingkah laku yang lebih sesuai sebagai orang-orang yang menjadi legislator, penggubal undang-undang ya. Seperti mana yang kita dapat lihat dalam parlimen-parlimen yang lebih matang. Tapi mungkin kalau kita lihat parlimen-parlimen yang lebih matang ya, walhal di House of Commons sekalipun ya, perangai yang begini pun kadang-kadang kita dapat lihat ya, di Australia misalnya sama juga ya, mereka itu menggunakan style perbahasan yang agak keras ya. Tapi di negeri-negeri yang lain itu walaupun agak keras penyampaiannya ya, kritikal penyampaiannya, tapi mereka mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan di bawah standing orders mereka ya, majlis peraturan-peraturan majlis mesyuarat mereka. Tapi di Malaysia kadang-kala kita dapati ahli-ahli parlimen kita, terutama sekali di Dewan Rakyat ya, Dewan Negara kurang sedikit. Di Dewan Rakyat acap kali perkara-perkara ini masih timbul ya. Saya untuk bersikap adil, kita tidak boleh menyalahkan pihak pembangkang saja. Pihak kerajaan pun kadang-kadang tidak memulakan sesuatu dengan cara yang baik. Ya. Pihak speaker sekalipun tidak bertindak sebagai orang yang bebas, yang mencerminkan kedudukannya sebagai speaker for the whole house. Speaker ni dilantik oleh Dewan Rakyat. Dia bukan dilantik oleh Yang di-Pertuan Agong atau Perdana Menteri, tidak. Mungkin usul pelantikan itu dimulakan oleh Perdana Menteri atau sesiapa saja. Tetapi pelantikannya itu diputuskan oleh keseluruhan ahli-ahli Dewan. Baik. Jadi speaker hendaklah mencerminkan kedudukannya sebagai a representative of the house, of the whole house, bukan saja bagi pihak kerajaan. Ya. Dan dalam klip tadi saya lihat menteri yang bertugas sebagai menteri yang mengawal parlimen, undang-undang dan parlimen. Betul. Dan menteri yang bertanggungjawab terhadap undang-undang dan parlimen sebenarnya ya, yang bertempat di Jabatan Perdana Menteri. Saya nampak cara penyampaiannya pun agak keras begitu ya. Walhal dalam sistem yang lebih matang, menteri yang mempunyai tanggungjawab terhadap parlimen ya, terhadap Dewan Perundangan seharusnya bekerjasama dengan pihak-pihak lawan. Sebenarnya ada dua pihak. Di Malaysia kita anggap dua pihak ni sebagai pembangkang dan kerajaan. Ya, backbenchers kerajaan, backbenchers opposition. Ya. Di sebahagian negara-negara di dunia ni mereka tak gunakan istilah itu. Mereka menggunakan istilah majority minority. Yes. Ya. Jadi satu bahagian adalah MP untuk minority. Yang kerajaan tu digunakan istilah majority. Ya, jadi sebab itu kadang-kadang kita nampak istilah leader of the minority, leader of the majority. Tapi di Malaysia istilahnya dengan serta-merta ia mencetuskan seolah perbalahan, opposition. Ya. Tapi dari segi psikologi ini mungkin ya, menimbulkan sedikit salah anggapan. Jadi apabila opposition mengemukakan usul, selalunya pihak kerajaan akan
mempunyai sikap yang agak defensif seperti yang kita lihat di situ tadi, ya. Ya, berbagai pendapat telah dikemukakan setakat ini, ya. Sekarang pun masih lagi dibincangkan. Hari ini saya dah baca beberapa kenyataan media, ya. Mungkin 5 atau 6 yang dikeluarkan. Ini akan bertambah, ya. Yang baru saya dapat adalah kenyataan media daripada Presidential Council, ya, Pakatan Harapan, ya. Betul. Sebelum itu UMNO, Barisan Nasional, PAS, ya. Yes. PMO, banyak yang datang bertindan-tindan. Tiap satu memberikan tafsiran mereka sendiri. Hari ini speaker sendiri memberi tafsiran undang-undang dari bangku speaker. Ini tidak betul. Tidak betul. Tugas speaker bukan menjadi hakim. Pengadil. Bukan menjadi pengamal undang-undang. Tugas dia bukan untuk memberi nasihat. Saya nampak tadi seolah speaker bertindak sebagai peguam negara. Ini salah. Kalau kita lihat amalan di House of Commons, tidak ada speaker yang menyatakan tafsiran undang-undang saya adalah begini. Tidak. Ya, tafsiran 1503 ialah ini. Ini tafsiran saya. Walaupun mungkin speaker akan berkata ini hanya tafsiran saya. Itu mana salah. Ya, tidak boleh ditafsirkan dengan secara yang muktamad begitu. Mungkin dalam membuat ruling, dia boleh merujuk pada salah satu tafsiran dan dia membuat ketetapan, ini ruling saya. Itu tak mengapa. Tapi jangan hendaknya menyatakan kepada semua orang dan memberi ceramah seolah, atau syarahan seolahnya, menyatakan inilah apa yang dimaksud oleh perkara 150 pasal 3. Orang lain boleh, pengamal undang-undang seperti kita, ya, boleh menyatakan sesuatu, kita boleh pergi ke mahkamah untuk memperjuangkan tafsiran kita. Betul atau tidak kita diputuskan oleh mahkamah, ya. Jadi ini kedudukannya. Sebenarnya semasa kita berbincangkan halan ini, ada sekurang-kurangnya 2 kes di mahkamah sekarang yang sedang dirayu, akan didengar tak lama lagi, tentang apakah tafsiran sebenar 150 pasal 3. Jadi bagi saya, apabila kita memberi sesuatu tafsiran, kita hendaklah melihat keseluruhan maksud dan roh, ya, dan prinsip di sebalik ayat-ayat yang digunakan. Dan bagi saya, 150 pasal 3 ni agak jelas. Mungkin orang lain melihatnya dengan secara yang lain, tapi bagi saya, tafsiran ini adalah jelas. Kalau kita baca 150 pasal 3, ianya berbunyi, saya ringkaskan, ya, tak perlu kita gunakan perkataan-perkataan ayat-ayat legalis, ya. Konsepnya tenang saja, ya. Tiap pengisiaran darurat, tiap ordinance yang dibuat di bawah pengisiaran darurat hendaklah dibawa ke parlimen. Kita gunakan banyak istilah, dibentangkan, diletakkan. Late before. Senang. Dibawa ke parlimen. Dibawa untuk perhatian parlimen. Untuk apa? Ini yang harus ditanya. Untuk apa? Adakah ia bermakna dibawa ke parlimen untuk diletak atas meja? Mana boleh tafsiran sedemikian? Dibawa ke parlimen tetapi tak perlu dibahas? Betul ke? Apa gunanya? Sebab perkara ini adalah perkara penting. Pengisytiharan darurat yang boleh menggantungkan peruntukan-peruntukan perlembagaan. Ordinance yang dibuat dari pengisytiharan darurat boleh menggantungkan peruntukan-peruntukan perlembagaan. Ya? Siapa yang nak kawal? Eksekutif? Ini bukan sistem kita. Mungkin dalam keadaan darurat, eksekutif akan diberikan kuasa. Tetapi kita mempunyai sistem semak dan imbang. Ya? Checks and balances. Akhir kata, check and balances itu tertumpu pada apa? Parlimen. Jadi bila dibawa ke parlimen, ya, parlimen seharusnya mempunyai hak untuk menyoal. Ya, kalau kita lihat 150 pasal 3, ia berbunyi, ya, hendaklah dibentangkan di parlimen, ya, dan sekiranya perisytiharan darurat itu atau ordinance tersebut tidak ditamatkan kuasanya
dibatalkan kuat kuasa. Dia guna perkataan lain-lain lah. Saya gunakan tamat berkuat kuasa. Ya. Baik. Artinya dalam bahasa Inggerisnya berbanding dengan annul. Ya. Yes. Kalau belum tamat kuat kuasanya ataupun dibatalkan oleh siapa? Oleh eksekutif, maka Parlimen boleh melalui resolusi mengungkaikannya, itu membatalkannya jugalah. Ya. Correct. Ini kuasa Parlimen. Ini apa yang dimaksudkan di bawah 150 pasal 3. Jadi apa yang kita lihat sekarang ialah berlaku pembentangan dibawa ke Parlimen. Menteri tadi tak begitu tepat dari segi angkanya. Terdapat tiga pengisytiharan darurat yang dimasukkan dalam AUM, aturan urusan mesyuarat. Ya. Dan sekurang-kurangnya nanti saya mak tengok ya. Satu ordinan yang dibuat di bawah pengisytiharan darurat tahun 2020 berkaitan dengan batu sapi. Ya. Election. Sudah ada dah 2020. Dan yang lain-lainnya selebihnya adalah peraturan itu ordinan yang dibuat di bawah pengisytiharan darurat tahun Januari 2021. Jadi apa kita dapat lihat di sini ialah selain daripada darurat Januari 11 2021, terdapat dua lagi pengisytiharan darurat tahun 2020. Ya. Sebab masalah timbul dengan COVID dan sebagainya, by election tidak boleh dijalankan lah. Bahaya kalau jalankan by election. Ya, begitu rupa. Jadi untuk bugaya, untuk Greek dan untuk batu sapi terdapat pengisytiharan darurat. Ya. Dan pengisytiharan darurat ini tahun 2020 tidak ada shelf life. Jadi saya baca bercelaru lah orang politik ni bila berbincang, ada shelf life. Jadi kita bentangkan saya sebab hari Ahad nanti dia akan luput. Yes. Kamu melihat hanya pengisytiharan darurat bulan Januari. Bagaimana dengan pengisytiharan darurat tahun 2020? Dia tidak ada shelf life, jangan lupa. Ya, jadi kalau tidak ada shelf life, kamu bentangkan, ia masih berkuat kuasa. Melainkan dibatalkan. Adakah dibatalkan? Tak ada jawapan yang jelas bagi saya. Menteri tadi seolah menyentuh tentang ordinan. Bukan pengisytiharan darurat. Saya dah lihat video klip tu berkali-kali. Dia sebut ordinan. Kami telah membatalkan ordinan. Nombor ordinan tu pun dia salah. Kenyataan yang dikeluarnya amat panjang, ya. Dan apa yang boleh saya ringkaskan ialah kami telah mengambil tindakan untuk membatalkan ordinan-ordinan ini, ya, dan telah dipersembahkan kepada Duli Yang Maha Mulia Yang di-Pertuan Agong. Dan mengikut perlembagaan, Yang di-Pertuan Agong hendaklah bertindak atas nasihat Perdana Menteri dan Kabinet. Yes. Ini seolah bola tanggung bagi saya. Ya, kenyataan ini menyatakan apa yang kita sedang soalkan, iaitu Yang di-Pertuan Agong tidak menyetujui. Awak sangka kita proven correct, Tan Sri, mungkin? Proven correct. Ya. Mereka tidak dapat keputusan daripada Yang di-Pertuan Agong. Ya. Jadi pada hari ini, hari esok dan seterusnya, kecuali keadaan bertukar, pengisytiharan darurat, salah satu pengisytiharan darurat mungkin akan luput oleh kerana terdapat shelf life-nya. Tapi yang dua lagi itu akan kekal. Yes. Ya. Dan ordinan-ordinan yang tidak dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong, yang ada di kuat kuasa kebelakangan, ya, akan masih berkuat kuasa. Sehingga Agong bersetuju dengan pembatalan dengan secara ini dibelakangkan kuat kuasa saja. Dan selepas itu, ordinan-ordinan yang dibatalkan ini ataupun perintah pembantalan hendaklah digazetkan. Ya. Ini prosedurnya, ini rule of law-nya. Bukan saya reka. Sebab inilah yang dilakukan dalam tahun 2011. 28 November 2011.
mungkin peguam-peguam kerajaan hari ini harus merujuk kembali kepada Hansard. Amat jelas. Datuk Seri Najib merujuk pada apa yang berlaku dalam tahun 2011. Sebab dia lah yang bawa usul untuk membatalkan 3 pengisytiharan darurat agak lambat. Tahun 1969 punya darurat dibatalkan 2011. Tahun zaman konfrontasi, zaman komunis di Sarawak dibawa dalam tahun 2011. 1964, 1969, 1970. Kelantan ya. Jalan Kelantan. Ya. Betul. Kelantan, kita ingat pemanggiran di Kelantan sekejap saja. Ya. Yes. Tapi sampai tahun 2011 dibiarkan begitu, it became letter law. Ya. Yes. Tapi kalau kita lihat 150, ianya seolah berbunyi, apabila parlimen bersidang, kamu hendaklah bentangkan di parlimen. Supaya parlimen dapat membuat keputusan yang muktamad untuk teruskan atau untuk tidak meneruskan. Saya ingin korek sikit lah tentang Kelantan tu. Ya. Darurat Kelantan itu sebenarnya dibuat melalui rang undang-undang, akta. Bukan pengisytiharan darurat sahaja dan dibuat ordinan, tidak. Pengisytiharan darurat dan akta yang menubuhkan pemanggiran di Kelantan. Jadi ada berbagai cara yang kita nak lihat. Apakah cara yang betul, apakah cara yang tidak begitu betul dari segi perlembagaan, dari segi parliamentary democracy dan amalannya. Itu yang betul. Jadi kalau ada usul, walaupun kerajaan tak nak bawa usul seperti yang dilakukan sekarang, kami bentangkan saja. Tapi kalau agenda tu dah ada, seorang ahli yang lain boleh mengemukakan usul untuk sama ada membatalkan mana-mana ordinan yang terbentang di situ, dan ataupun untuk mengesahkan mana-mana ordinan yang dibentangkan itu. Kita jangan anggap kalau usul dikemukakan oleh pihak pembangkang, mereka nak kacau saja, nak batalkan semua yang ada. Tidak begitu. Ya, mungkin ada orang yang melihat ordinan-ordinan tertentu yang melibatkan kesihatan awam untuk menangani COVID. Mungkin ramai yang kata ini kita kekalkan. Tapi yang lain-lain itu, iaitu meniadakan kawalan keuangan ke atas perbelanjaan dan pengeluaran daripada consolidated fund dan sebagainya, ini harus dikawal, dikembalikan kepada kedudukan asal, ya, di sisi perlembagaan. Mungkin. Sebab itu perbahasan perlu. Sebab itu demokrasi perlu. Kerajaan tidak boleh mengambil sikap kami saja yang mengetahui sesuatu, kami tidak harus dikacau ganggu. Ini bukan sistem kita. Kerajaan mesti dikacau ganggu supaya terdapat checks and balances.